Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Eloklah sebelum kita memulakan kelas, kita tadah tangan untuk berdoa kepada Allah agar kelas kita pada hari ini mendapat keberkatan darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Ke ada siapa-siapa yang rasa macam nak sakit ke, nak demam ke? Ada? Ada? Alhamdulillah semua sihat. Ustaz bukan apa tanya kamu ni. Ustaz ambil berat pasal kamu. Yalah, tambah-tambah dengan kes COVID ni virus COVID-19. Kadang-kadang meningkat betul lah. Tinggi doktor meningkat dia. Kalau nak menurun pun sikit je. Kan? Jadi Ustaz sarankan kepada kamu, kalau siapa yang rasa macam simptom-simptom tu, yang rasa macam nak demam tu, cepat-cepatlah jumpa doktor. Pergi klinik cepat. Siapa lagi kan yang boleh jaga kita ni? Kita sendiri je yang boleh jaga kita. Kita jaga kita. Okey. Hari ini Ustaz nak tanya kamu lah. Ustaz nak ajak kamu bersembang lah. Ustaz pasti dalam kelas ni, setiap daripada kamu mesti ada idola tersendiri. Betul tak? Kan? Okey. Ustaz nak tanya kamu lah, Amri. Siapa idola kamu? Ayah kamu. Bagus. Anak Misali ni. Ustaz ada dengar siapa yang cakap Insta famous tu? Kamu minat siapa? Kamu minat siapa? Budak 46? Aduh, kalau 46 yang bawa motor tu, Ustaz boleh lah tua terima. Kamu pula Wai suku. Eloklah seorang idola Insta famous, seorang idola kamu Wai suku. Okey. Sebelum Ustaz dah kamu merapu ni. Sebelum Ustaz dengan kamu lagi merapu, Ustaz nak bagi tahu kamu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey. Kalau kamu tanya Ustaz, idola Ustaz siapa pula? Ustaz akan jawab, idola Ustaz ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan idola Ustaz saja. Malah ia kena jadi idola kepada kamu semua juga. Idola kepada semua umat Islam yang berada di muka bumi ini. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Nabi junjungan kita tu, bangga tak kita sebagai umat Islam? Bangga kan? Okey lah. Dalam doa kita sebut Nabi Muhammad, dalam solat pun kita sebut Nabi Muhammad. Dan Ustaz pasti majoriti dalam kelas ini yang lelaki lah, bermula daripada nama Muhammad. Betul tak? Kan? Muhammad Amri, Muhammad Fauzan, Muhammad Amir. Ustaz sendiri pun Muhammad Asri. Sedap kan nama? Kena Ustaz gurau je. Okey, baik. Kamu nampak tak apa yang Ustaz tampalkan di hadapan ni? Jelas tak? Kamu kenapa Zulaika teropong? Tak nampak? Okeylah, sebenarnya apa yang Ustaz tampalkan di hadapan ni ada juga di dalam buku teks kamu. Kamu boleh buka di halaman 151. Cuba cek, betul tak? Kamu tak bawa buku, kamu nak bagi siapa baca dekat rumah tu? Kucing kamu? Okeylah, minggu ni tak apa, Ustaz maafkan siapa yang tak bawa buku tu. Tapi pastikan minggu depan semua kena bawa. Boleh? Okeylah, siapa yang tak bawa buku tu boleh share dengan kawan sebelah ya. Kita akan mempelajari mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu Ustaz nak tanya kamu, siapa yang di sini tahu rupa paras baginda tu macam mana? Ada siapa yang nak jawab? Okeylah, Ustaz ceritakan ya. Kalau nak diikutkan,
yang boleh lihat rupa paras baginda tu mestilah umat-umat terdahulu. Contohnya sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu. Kalau kita ni pula, kita ni dikategorikan sebagai umat apa? Kita ni dah umat akhir zaman dah pun. Tapi tak mengapa, kita boleh tahu kisah-kisah Nabi ni daripada pembukuan. Jadi tugas kita untuk membaca je. Betul tak? Dikabarkan badan baginda tegap, rupa paras baginda pula amat tampan. Rambut baginda berwarna hitam ikal mayang dan sentiasa kelihatan berminyak. Mata baginda pula hitam pekat, bulu mata baginda lentik. Dan baginda juga sentiasa kelihatan ceria dan segak. Sehingga kan sahabat Nabi pada ketika dulu mengatakan, aku tidak pernah melihat orang kacaknya setanding dengan Nabi Muhammad ni. Jadi handsome tak handsome Nabi kita? Handsome kan? Betapa untungnya orang yang boleh melihat Nabi pada ketika itu. Kita teruskan kepada biodata Nabi Muhammad ataupun latar belakang baginda. Okey, nama diberi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama lain baginda pula Ahmad Al-Mahi Al-Hashim dan Al-Aqib. Gelaran baginda pula Al-Amin. Okey, Ustaz ada satu soalan. Mengapa baginda digelar Al-Amin? Betul. Baginda digelar Al-Amin atas sebab kejujuran baginda dan baginda sentiasa bercakap benar. Bukan salah-salah orang tau boleh dapat gelaran macam ni. Nabi yang mulia tu je yang boleh dapat. Contohnya kawan kamu ni, Adham. Nama punya lah sedap mak ayah dia bagi. Tapi kamu panggil dia Kenik. Betul-betul lah kawan tak cukup CM. Ustaz Guru je Adham, jangan marah. Okey, kita teruskan kepada tarikh dan tempat lahir baginda. Tarikh lahir baginda 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Okey, Ustaz ada satu soalan lagi. Sebab apa dipanggil tahun Gajah? Siapa boleh jawab? Okey, Ustaz bagi tahu ya. Kamu pernah dengar kisah pasal Raja Abraha, iaitu daripada negara Yaman. Abraha ya, bukan Abraham. Abraham tu striker Chelsea. Kisah Raja Abraha ni yang menunggang gajah untuk nak berperang dan menaluki kota Mekah. Pernah dengar? Dan terdapat di dalam surah Al-Fil. Ustaz pasti kamu pernah dengar. Mungkin ada yang tidak pernah, tapi tak apa. Nanti Ustaz ceritakan ya, bila ada kelapangan masa, kita teruskan lagi. Okey, ibu baginda pula Aminah binti Wahab. Ibu susuan baginda Suwaibah Aslamiyah dan Halimatul Sa'diyah. Pernah dengar kan? Pengasuh baginda pula Al-Syaimah dan Ummu Aiman. Okey, dekat sini Ustaz pasti, di antara kalangan kamu mesti mengatakan, Ustaz, ibu susuan dengan pengasuh tu tak sama ke? Dia lain-lain, tak sama dan lain orang. Tak apa, kamu jangan pening. Kita belajar slow-slow ya. Okey, kita pergi seterusnya. Isteri baginda. Isteri baginda ni ada 12 orang. Ustaz akan sebut satu persatu. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsiyah binti Umar, Zainab binti Huzaimah, Jawriyah binti Al-Haris, Zainab binti Al-Jahshi, Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Safiyah binti Al-Huwayi, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Maimunah binti Al-Haris, dan yang akhir sekali Maria binti Al-Qibtiyah. Ada berapa semua isteri Nabi? 12. Anak Nabi pula ada berapa orang? Betul, 7. Siapa? Abdullah, Qasim, Ibrahim, Zainab, Siti Ruqayyah, Umi Kalsum. Lagi satu?
Fatimah. Betul, cukuplah 7 orang. Ada siapa-siapa dekat sini yang tak ingat lagi nama anak-anak Nabi? Tak apa, kamu jangan risau, Ustaz ada solusinya. Kamu pernah dengar tak lagu anak Nabi kita? Yang tak silap Ustaz, masa tu kamu sekolah rendah. Tak apa, Ustaz cuba ingatkan ya. Lagu dia macam ni. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti Ruqayyah. Ush, jarang-jarang Ustaz nak menyanyi dalam kelas ni. Tak apa, yang tak boleh ingat tu cuba kamu menyanyi, insya-Allah kamu boleh ingat. Okey, kita seterusnya, akhir sekali dah pun. Pergi kepada tarikh dan tempat wafat baginda. Baginda wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah di Madinah. Okey, sepanjang apa yang Ustaz ajar mengenai biodata Nabi Muhammad ni ataupun latar belakang baginda, kita dah habis belajar, settle. Jadi setakat ni kamu faham tak apa yang Ustaz ajar? Ke ada soalan yang nak ditanya? Tak apa, angkat je tangan. Tak ada. Jadi Ustaz anggap kamu semua ni faham lah ya. Okey, kalau macam tu Ustaz nak test kamu. Amirul, bangun. Okey. Gelaran pada baginda. Apakah gelaran pada baginda? Al-Amin, betul. Sebabnya Nabi sentiasa jujur. Okey. Siapa lagi? Ahmad. Lama Ustaz datang ni, tak panggil kamu ya. Okey. Pengasuh baginda ada berapa orang? Okey, 2. Siapa? Al-Syaimah dan Ummu Aiman. Betul. Dia duduk. Okey. Izzati. Okey. Soalannya, tarikh dan tempat lahir baginda. Apa dia? 12 Rabiul Awal. Okey. Tahun gajah di Mekah. Kalau tarikh wafat baginda pula 12 Rabiul Awal 11 Hijrah di Madinah. Okey. Alhamdulillah, Ustaz rasa kamu semua dah boleh dapat apa yang Ustaz ajar setakat ini. Okey, seterusnya kita akan pergi ke bab. Jadi kita dah mempelajari mengenai biodata Nabi Muhammad dari lahirnya baginda hingga wafatnya baginda. Seterusnya kita akan beralih ke peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum kerasulan. Okey, kita tengok pada kotak pertama, Nabi Muhammad dilahirkan. Ingat lagi tak Nabi Muhammad dilahirkan pada bila? Betul. 12 Rabiul Awal, hari Isnin, tahun gajah di Mekah. Okey, Ustaz nak share story kepada kamu. Kamu tahu tak keajaiban apabila Nabi dilahirkan, terdapat kisah-kisah yang pelik dan ajaib berlaku. Kamu tahu tak agama Majusi, agama yang menyembah api? Okey. Selama 1000 tahun, api itu tak pernah padam apabila mereka menyembah. Tapi lahirnya baginda, padam terus api itu. Dahsyat tak baginda? Bukan itu sahaja, cahaya di kota Mekah pada ketika itu terang benderang, seolah-olah memang menunggu ketibaan Nabi Muhammad dilahirkan. Dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu siapa? Betul, ibu susuan Nabi. Kamu mesti tertanya-tanya, kenapa apabila baginda dilahirkan, apabila Nabi hendak menyusu orang lain? Sebab dah jadi tradisi orang Arab pada ketika itu, mereka akan menghantar anak-anak yang telah dilahirkan di perkampungan ataupun pedalaman, atas sebab untuk mengelakkan daripada perkara yang buruk ataupun sebarang penyakit. Kita telah menyusu dengan Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun.
sepatutnya Halimatus Sa'diyah kena pulangkan balik baginda kepada ibu pangkuan baginda, iaitu Siti Aminah binti Wahab. Tetapi atas rasa kasih sayangnya terhadap baginda, dia telah memujuk Siti Aminah untuk memberi kebenaran untuk terus menjaga baginda. Nak dijadikan cerita, dada baginda dibedah oleh malaikat Jibril. Pada ketika itu Nabi Muhammad sedang bermain dengan rakan-rakannya. Lalu secara tiba-tiba datangnya malaikat Jibril membedah dada baginda dan mengeluarkan segumpal darah. Lalu berkata kepada baginda, "Ini adalah sebahagian daripada syaitan yang berada di dalam diri kamu." Lalu malaikat Jibril menyucikan ataupun membersihkan hati baginda dengan air Zam-Zam secara beberapa kali dan memasukkan semula ke dalam dada baginda. Rakan-rakan baginda pada ketika itu berlari ketakutan dan berjumpa dengan Halimatus Sa'diyah. Apabila Halimatus Sa'diyah datang kepada baginda, dia telah melihat muka baginda, air wajah baginda telah berubah dalam keadaan ketakutan. Setelah dari peristiwa tersebut, Halimatus Sa'diyah berasa amat bimbang terhadap keselamatan baginda. Jadi, beliau membuat keputusan untuk mengembalikan semula baginda kepada pangkuan ibunya, iaitu Aminah binti Wahab. Pada umur 6 tahun, baginda telah diuji dengan ujian yang amat berat apabila ibunya telah meninggal dunia di Abwa ketika perjalanan pulang ke Mekah setelah menziarahi kubur ayah baginda di Madinah. Ayah baginda telah meninggal dunia ketika baginda berada di dalam kandungan ibunya lagi. Jadi pada usia 6 tahun, baginda telah menjadi yatim piatu. Okey. Selepas itu, baginda dipelihara oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu siapa? Betul, datuk baginda. Akan tetapi, baginda sekali lagi diuji apabila datuk baginda Abdul Muttalib pula wafat ketika baginda berusia 8 tahun. Berat tak ujian Nabi kita? Berat kan? Kita bersyukur tak masih ada ibu dan ayah lagi? Kan? Jadi kita kenalah berbakti kepada mereka. Sayang ibu dan ayah tak? Sayang. Setelah itu baginda tinggal pula dengan Abu Talib. Abu Talib tu pula siapa? Betul, bapa saudara baginda. Okey. Nabi Muhammad telah mengikut Abu Talib pergi ke Syam di masa umur 12 tahun atas urusan perniagaan. Di dalam pertengahan jalan, Abu Talib telah mendapat nasihat dari Bukhairah. Kamu pernah dengar tak kisah pasal Bukhairah ni? Mesti pernah kan? Bukhairah ni adalah pendeta Nasrani yang terkenal di kota Basrah. Kalau macam dekat kita ni Malaysia dipanggil ahli nujum lah, yang pandai meneka-neka kan, pandai buat tilikan. Abu Talib mendapat nasihat daripada Bukhairah untuk segera membawa pulang baginda balik, atas sebab Bukhairah tahu yang Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir yang akan membawa ajaran yang benar. Kamu tahu tak macam mana Bukhairah ni tahu yang baginda ni adalah bakal Nabi pada ketika itu? Sebab Bukhairah perasan yang ada awan yang memayungi sepanjang perjalanan baginda. Jadi Bukhairah memang confirm 100% tahu yang Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir. Di usia yang muda, baginda telah pandai berdikari dan telah menjadi penggembala kambing. Okeylah, Ustaz nak sembang luas sikit daripada topik. Kamu tahu tak, sebenarnya bukan Nabi Muhammad saja yang menjadi penggembala kambing. Malah Nabi-Nabi terdahulu pun pernah bekerja sebagai penggembala kambing. Okeylah, Ustaz nak tanya kamu. Kamu tahu tak apa manfaat ataupun hikmah daripada bekerja sebagai penggembala kambing ni? Siapa boleh jawab? Takpelah, Ustaz beritahu ya. First, apabila bekerja sebagai penggembala kambing ni, dia dapat memupuk sifat kesabaran yang tinggi. Sebab apa Ustaz kata begitu? Sebab kamu tahu kan cuaca di tanah Arab tu macam mana? Betapa panas teriknya. Kadang-kadang cuaca tak menentu. Lagi satu, kamu ingat kambing saja ke? Kamu ingat manusia saja ke yang ada karena?
Kambing pun ada karenah, masing-masing tahu nak kena layan. Okey, yang kedua dapat memikul tanggungjawab dengan penuh amanah. Sebab apabila contohnya kita ni kerja sebagai penggembala kambing, kita ni kuli je lah, kita kena ikut arahan bos. Kalau bos tu kata kena bawa kambing tu pergi makan, kita kena bawa lah. Kalau kambing tu bos kata kena bawa kambing tu kena mandi, kita kena mandikan lah. Lebih kurang gitulah. So ustaz nak highlightkan yang sebenarnya bekerja penggembala kambing ni dapat kita memikul amanah, memikul tanggungjawab dengan penuh amanah. Gitulah. Ketika baginda berusia 25 tahun, baginda telah berkecimpung dalam perniagaan di luar kota Mekah Al-Mukarramah. Baginda telah bekerja dengan Sayyidatina Khadijah, iaitu wanita Quraisy yang berharta, cantik rupawan dan memiliki hati yang baik. Baginda telah membawa barang dagangan Khadijah ke Syam dan dibantu oleh Maisarah. Kamu jangan ingat Maisarah tu perempuan pula, tahu. Maisarah tu adalah seorang lelaki, iaitu pembantu kepada Siti Khadijah. Okey, seterusnya kita beralih ke kotak yang terakhir, iaitu baginda telah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Kamu tahu tak macam mana Sayyidatina Khadijah tu boleh berkahwin dengan Nabi Muhammad? Okeylah, cerita dia macam ni. Ustaz tak ceritakan habis lagi dekat kotak ni. Kisah dia, kan Nabi Muhammad dengan Maisarah tu pergi ke Syam. Mereka telah menjual barang dagangan dan telah membawa untung yang banyak untuk bawa pulang ke Mekah. Lalu baginda menyuruh Maisarah untuk jumpa bos mereka lah, iaitu Sayyidatina Khadijah, memberitahu yang kita telah membawa untung yang banyak. Akan tetapi sebaliknya, Maisarah tak beritahu pun benda tu. Maisarah cakap dekat bos dia, iaitu Siti Khadijah, dia kata, aku tidak pernah berjumpa orang yang seamanah macam Nabi Muhammad ni. Memang terbaik lah. Memang sentiasa bercakap benar, amanah dalam urusan perniagaan, tanggungjawab, pikul dengan baik. Jadi dari situlah Khadijah telah terpikat hatinya untuk mempersuamikan baginda sebagai suami. Akan tetapi takkanlah timba cari pergi, betul tak? Jadi Sayyidatina Khadijah meminta kawan rapatnya, iaitu Nafsiyah, untuk menyatakan hasrat yang dia nak Nabi Muhammad itu sebagai teman hidup semati lah, orang kata. Dan dia tanya baginda, kamu setuju tak? Baginda pada awalnya mestilah rasa macam, siapalah aku, tak layak lah, iyalah Khadijah binti Khuwailid ke, wanita Quraisy, orang yang hartawan, orang yang cantik rupawan, nak ajak Nabi untuk berkahwin. Tapi akhirnya Nabi terima juga lamaran tu. Jadi berkahwinlah mereka. Okey, Ustaz dah habis terangkan kepada kamu mengenai peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum kerasulan. Mengenai biodata Nabi Muhammad pun kita dah belajar sebentar tadi. Jadi kita nak belajar apa pula? Betul, peristiwa penting selepas kerasulan. Tapi sebelum tu Ustaz nak tanya kamu. Kamulah tanya Ustaz. Ada apa soalan tak yang masih macam confused ke di kepala? Tak apa, tanya je. Kita dalam proses pembelajaran, jangan malu-malu. Tak ada? Tak ada, macam biasalah. Ustaz pula yang nak tanya kamu, boleh? Okey. Razali, tunduk. Ingat Ustaz tak nampak kamu. Okey. Nama ibu baginda Aminah binti Wahab, betul? Okey. Ibu baginda meninggal ketika Nabi berusia umur berapa? Kenal tak soalan tu? Ibu baginda meninggal ketika baginda berumur berapa? Okey. Berapa? 6 tahun, betul. Okey. Kamu Muhaimin. Lama Ustaz tak sebut nama kamu ya. Okey, soalan dia, Datuk baginda bernama Abdul Muttalib, betul. Meninggal ketika baginda berumur berapa? 8 tahun je, betul. Hebat kamu semua ni, pandai. Okey, untuk soalan yang terakhir, mesti susah, betul tak? Ustaz nak panggil kamu Amira.
Kamu. Nabi pergi ke Syam berapa kali? Okey, betul 2 kali. Masa bila? Ketika Nabi berusia 12 tahun. Masa tu tengah mengikut Abu Talib. Okey. Yang kedua? Ya, betul. Ketika membawa barang dagangan Siti Khadijah ke Syam. Okey, duduk. Betul. Baik. Disebabkan masa pun hampir mencemburui kita, jadi Ustaz nak pilih satu poin saja untuk tajuk ni, iaitu selepas peristiwa penting selepas kerasulan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Sebab lepas ni kita ada aktiviti pula nak dibuat. Best tak? Kamu mesti tunggu aktiviti tu kan? Okey, kita pergi kepada poin yang pertama. Ketika baginda berumur 40 tahun, baginda suka bersendirian di Gua Hira untuk beribadah. Dan baginda juga sentiasa memikirkan cara untuk menyelamatkan umat ketika itu dari terus berada dalam keadaan kejahilan. Sebab pada kota Mekah pada ketika itu, melakukan maksiat tu adalah perkara yang biasa bagi mereka. Contohnya meminum arak, merompak. Yang lagi teruk, mereka berzina. Lepas tu apabila melahirkan bayi perempuan, mereka terus bunuh. Kejam tak? Okey, kita pergi pada poin yang kedua, iaitu pada suatu hari dalam bulan Ramadan, iaitu bulan yang amat mulia, baginda didatangi malaikat Jibril. Apa tujuan malaikat Jibril datang? Okey, kita tengok. Jibril memeluk erat Nabi Muhammad SAW dan menyuruh baginda membaca. Okey, pada ketika itu malaikat Jibril memeluk erat Nabi Muhammad sehingga kan Nabi Muhammad berasa lemas ataupun sukar untuk bernafas, dan malaikat Jibril berkata, bacalah. Tapi Nabi Muhammad jawab apa? Nabi Muhammad jawab, saya tidak tahu membaca. Sebab kisahnya malaikat Jibril, dia memeluk erat Nabi Muhammad tu, dan 3 kali dia mengulangi perkataan bacalah. Tapi 3 kali jugalah Nabi Muhammad berkata, saya tidak tahu membaca. Akhirnya macam mana? Akhirnya malaikat Jibril mengajar Nabi Muhammad wahyu pertama, iaitu ayat 1 hingga 5 surah apa? Betul, surah Al-Alaq. Kalau nak ikutkan surah Al-Alaq tu ada berapa ayat dalam Al-Quran? Betul, 19. Tapi ketika wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi, 1 hingga 5 je ayat dia. Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu tu. Kita boleh baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Okey, kita tengok pada maksud ayat pertama. Maksud dia apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah tu nak tuju kepada Nabi Muhammad. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Okey, malaikat Jibril mengajar Nabi Muhammad SAW untuk membaca sehingga lancar. Malaikat Jibril menghilangkan diri. Kamu tahu tak keadaan Nabi Muhammad ketika itu macam mana? Nabi Muhammad berlari ketakutan apabila sampai dia ke rumah, berjumpa dengan Siti Khadijah, iaitu isteri Nabi. Baginda menyuruh Sayyidatina Khadijah untuk menyelimutkan baginda. Okey, Ustaz nak tanya kamu tahu tak sebab apa dalam banyak-banyak surah dalam Al-Quran, tapi surah Al-Alaq ni juga adalah wahyu pertama yang diterima oleh baginda. Dalam intipati surah tersebut adalah arahan untuk membaca. Siapa tahu? Siapa boleh jawab soalan Ustaz ni?
Okey dah, Ustaz jawab ya. Sebab apa dalam banyak-banyak surah Al-Alaq ni juga yang diturunkan, iaitu arahan untuk membaca. Sebab Allah nak menetapkan kepada kita, setiap manusia ni, bahawa menuntut ilmu ataupun menimba ilmu ni adalah perkara yang paling utama dan perkara yang paling berkesan untuk membangunkan umat serta dalam peradaban manusia ni. Jadi tak kira lah siapa pun kita, ilmu tu adalah perkara yang paling utama. Padahal kalau Allah nak suruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah, boleh je. Sebab Nabi Muhammad kan terkenal dengan sifat dia yang bercakap benar, tidak pernah berbohong, dan sehingga Nabi digelarkan Al-Amin. Tapi Allah nak menetapkan bahawa ilmu itu adalah perkara yang paling utama, yang paling asas dalam setiap manusia. Tak kira lah siapa manusia tu. Faham tak? Nampak? Sebab tu lah. Okay. Terutamanya kamu. Kamu datang ke sekolah ni, apa tujuan kamu? Betul, untuk menuntut ilmu. Jadi kamu sebagai seorang pelajar perlulah memikul tanggungjawab dan amanah itu dengan baik. Ustaz pun sama macam kamu. Ustaz pun masih belajar dan banyak lagi perkara yang ustaz perlu belajar. Ilmu tu kan seluas lautan. Walaupun kita gali, bukan gali lubang ya, ilmu tu takkan pernah habis. Dan kita akan terus belajar dan terus belajar. Dapat? Faham ya? Okey, Alhamdulillah kita dah habis belajar mengenai riwayat hidup Rasulullah SAW. Biodata Nabi Muhammad kita dah belajar. Peristiwa penting sebelum dan selepas kerasulan pun kita dah belajar. Jadi tibalah masanya untuk kita membuat aktiviti. Tibalah masanya untuk kita bermain permainan. Okey, kejap ya. Kamu nampak tak ni benda apa? Yang belakang nampak? Betul. Dadu. Ni dadu ajaib khas Ustaz buat untuk kamu. Dekat dadu ni ada nombor 1, 2, 3. Mana nombor 4? 4, 5 dan 6. Nampak ya? Dan Ustaz juga menyediakan 6 soalan kepada kamu untuk kamu menjawab. Tapi kamu jangan risau. Soalan yang Ustaz sediakan ni semuanya berkaitan dengan apa yang kita belajar sebentar tadi. Tapi sebelum tu Ustaz nak 6 orang volunteer kepada kamu untuk menjawab soalan yang Ustaz sediakan ni. Boleh? Okey. Ustaz kira sampai 3. Kamu angkat tangannya siapa nak jawab tu. 1, 2, 3. Uish, ramai je nak jawab ni. Okey kamu, Aizat, orang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ustaz tak beritahu lagi kan cara permainan dia macam mana. Okey, contohnya kamu Aizat, orang pertama. Tak semestinya kamu orang pertama, kamu akan menjawab soalan yang pertama. Jadi Ustaz akan putarkan dadu ni. Contoh dia, soalan ni nombor 5. Jadi, dadu ni nombor 5. Jadi soalan, kamu perlu jawab soalan nombor 5 dalam ni. Faham tak? Seterusnya nombor 2, nombor 3, seterusnya. Macam tu lah permainan dia. Boleh tangkap ya? Okey. Kamu Aizat, ketua kelas kan? Kamu kena betul ya jawab. Okey, Ustaz putarkan. Soalan nombor 4. Okey, kamu nombor 4. Okey. Apakah gelaran Nabi Muhammad SAW? Senang je ni Azad. Betul, Al-Amin. Maksudnya apa? Yang sentiasa bercakap benar, yang tak pernah berbohong. Itulah gelaran kepada Nabi Muhammad, Al-Amin. Okey, betul Azad? Okey, orang kedua. Kamu Amir. Ustaz putarkan ya. Kamu orang kedua menjawab soalan pun nombor 2. Okey. Nombor 2. Okey. Soalan dia, ketika kanak-kanak Rasulullah SAW telah dibedah dadanya oleh malaikat apa, Amir?
Betul, Malaikat Jibril. Okey. Amir pun dah lepas. Orang ketiga kamu, Zulaika. Zulaika yang mengejar cerita Nabi Yusuf, betul? Taklah, Ustaz gurau je. Okey, kamu Zulaika. Soalan pertama. Zulaika. Soalan pertama, okey. Soalannya berbunyi begini. Ibu baginda meninggal dunia di ... ketika dalam perjalanan pulang melawat kubur ayah baginda di Madinah. Okey, apa jawapan dia? Tak jelas lah. Okey, Ustaz ulang balik. Ibu baginda meninggal dunia di ... ketika dalam perjalanan pulang melawat kubur ayah baginda di Madinah. Apa jawapan dia? Betul, di Abwa. Okey, alhamdulillah. 3 orang daripada kamu sudah lepas. Duduk Zulaika. Okey. Ustaz putar lagi. Orang keempat kamu, Amar. Okey, Amar. Okey, soalan satu sudah. Soalan benar, Amar. Soalan benar. Okey, soalan dia. Selepas kewafatan ibunya, Rasulullah SAW tinggal bersama bersama siapa, Mak? Betul, Datuk Baginda. Siapa nama Datuk Baginda tu? Abdul Muttalib. Okey. Alhamdulillah, setakat ni Ustaz puas hati. Semua kamu boleh jawab semua soalan yang Ustaz sediakan. Tinggal soalan nombor 3 dan 5. Okey. 3 dan 5. Okey. Soalan nombor 3. Okey, kamu Hayati. Kamu ada jual sambal? Okey, kurang. Okey, soalan nombor 3. Halimatus Sa'diyah berasal dari apa, Hayati? Betul, kaum Bani Sa'ad. Iaitu Halimatus Sa'diyah ni siapa? Ibu susuan Nabi. Okey. Semua dah lepas. Okey, kamu. Orang ke-6. Kamu kena pastikan kamu kena jawab orang betul dengan betul tau. Semua kawan-kawan kamu dah jawab betul. Okey. Tak perlu baling lah. Tinggal satu soalan je pun. Okey, soalan nombor 5. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada pada bila? 12 Rabiul Awal. Tahun gajah di Mekah. Okey, pandai. Okey, alhamdulillah. 6 soalan semuanya menjawab betul. Tapi sebenarnya kamu perasan tak yang Ustaz tanya tadi tu adalah soalan yang berkaitan biodata Nabi Muhammad dan sebelum peristiwa penting sebelum Nabi mendapat kerasulan. Selepas kerasulan, Ustaz tak tanya lagi kan? Ustaz ada spare 2 soalan untuk kamu. Okey. Ustaz tanya secara random ya. Siapa nak angkat tangan? Siapa nak jawab angkat tangan. Soalan dia berbunyi begini. Pada umur berapakah baginda mendapat wahyu yang pertama? Okey, kamu Razali. Kamu laju ya. Okey. Pada umur berapa Razali? Betul, 40 tahun. Di mana Nabi mendapat wahyu tu? Di Gua Hira, betul? Bukan Gua Kelam. Okey, Ustaz Gurau, betul, Gua Hira. Okey. Okey, soalan yang last. Siapa yang boleh jawab soalan last ni, Ustaz bagi balik awal. Semua tak sabar-sabar. Okey. Soalan last. Wahyu yang pertama diturunkan adalah surah betul, Al-Alaq 1 hingga 5. Okey. Apa intipati dalam surah tu? Betul, arahan untuk membaca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, alhamdulillah. Semua dari kamu boleh menjawab. Ustaz berpuas hati. Dan Ustaz anggap yang semua kamu ni memang boleh tangkap lah, dah faham. Tapi sebenarnya Ustaz nak bagi latihan pada kamu, tapi Ustaz tertinggal di dalam bilik guru. Jadi kamu Aizat, ketua kelas kan?
minta tolong ikut ustaz lagi untuk ambil latihan tu, dan kamu akan passing pada kawan-kawan kamu ya. Dan kamu perlu hantar soalan yang ustaz bagikan tu pada minggu hadapan. Boleh? Okey. Baik. Sebelum ustaz nak tamatkan kelas, ustaz nak merumuskan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Yang pertama kita belajar apa? Betul, kita belajar mengenai nasab keturunan Nabi Muhammad SAW ataupun riwayat hidup, sirah Nabi. Yang betul-betulnya kita belajar mengenai biodata Nabi Muhammad SAW. Kita belajar mengenai daripada lahirnya baginda hingga wafatnya baginda. Okey, yang kedua kita belajar apa? Betul, kita belajar mengenai peristiwa penting sebelum kerasulan dan selepas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Okey, moga apa yang kita belajar pada hari ini dapat banyak manfaat, dan harap-harap kita boleh ikut peribadi Nabi Muhammad SAW. Sebab kepribadian Nabi Muhammad semuanya baik-baik belaka, tak ada langsung yang keburukan. Boleh? Kamu ingat tak masa first kali ustaz masuk kelas, ustaz cakap apa? Kita kena jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita. Okey, itu sahaja yang ustaz nak sampaikan kepada kamu. Diharap kita dapat berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, itu saja dari ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.